Assalamualaikum. Hari ini kita awal sikit bersiaran, tapi daripada dalam rumah. Dekat luar tadi panas. Ini dah rupa nak hujan pula. Ramai tanya macam mana aku bungkus rak bawang. Hari ini aku nak tunjukkan cara nak bungkus rak bawang. Ya, tak kisahlah, korang nak berniaga online, mesti kena bungkus. Mesti kena bungkus. Tapi bila kita berniaga rak ni, aku rasa banyak perkara kena ambil kira. Ya, especially tempat-tempat yang kita pasang join, kadang-kadang dia tercabut lah, terjatuh lah. It happen. Okay? Tapi sebelum aku tunjuk cara nak bungkus, paling penting sekali korang kena faham, ya. Ini ikut pengalaman aku lah. Korang kena tahu wrapping size. Wrapping size kena tahu. Yang standard ni 50 cm. 50 cm. Ya. Termasuklah dengan bubble wrap ni pun 50 cm. Memang standard. Kalaupun dia kecil sikit, is 25. Ya, is 25. Dan terakhir sekali, lepas aku wrap dengan bubble wrap, aku bubuh kotak. Kotak ni memang penting bang. Sebab kalau bubble wrap dia tak cukup. Now, bubble wrap ni pun ada dua jenis. Yang aku pakai ni jenis mahal tau. Dia panggil double layer, bukan single layer. Yang biasa kita tengok seller bungkus tu single layer. Yang ini double layer. Double layer pun belum tentu menjanjikan produk selamat. Okey? Kenapa aku sebut korang kena faham, kena tahu pasal size packaging ni? Sebab awalnya dulu, masa aku mula-mula rak bawang dulu, dia tinggi sikit. Bila kita bungkus, dia jadi lebih 50 cm. Dan akibatnya, korang kena pakai 2 kali wrap. Which is cost. Ya, cost dan buang masa satu lagi. Sebab kena wrapping 2 kali. So, kalau korang nak buat rak, tak kisahlah rak bawang ke, rak telur ke, rak kasut ke, make sure it's either within that 50 cm or 100 cm. Ya, itu ukuran standard dia. 25, 50 dan 100. 100 aku tak nak belilah, entah ada ke tidak. Tapi 50 memang standard. Cuma kotak ni berbeza sikit. Kejap lagi aku tunjuk kotak apa aku pakai. Ya, aku tak pakai custom box. Dulu aku plan nak pakai custom box. Tapi masalah bila kita jual macam-macam barang, macam-macam produk orang beli, kita jual orang beli, kau tak boleh nak fix kepada satu size tau kotak kau. So you cannot comply with the MOQ daripada kilang. Itu satu lagi masalah. Ya. So apa aku buat? Aku beli kotak-kotak macam ni. Dia panggil single face punya box bang. Dia datang dalam gulung, aku potong lagi 2. Kejap lagi aku tunjuk. Okay? Now, masa mula-mula aku buat rak bawang dulu. Pembeli awal akan tahulah. Aku bungkus bubble wrap. Ya, bungkus bubble wrap, lepas tu aku bungkus plastik hitam ni berkali-kali bang. Ya. So satu leceh bang, leceh. Lepas tu bila kau ada staff pun, kau susah nak setkan dekat staff kau berapa kali nak gulung, berapa kali nak balut. Susah. So aku tukar, apa aku buat? Aku start pakai bubble wrap ni, yang double layer ni, ya, double layer. Kemudian aku akan balut box. Double layer ni aku boleh gulung macam ni bang. Senang bang. Bila budak datang, aku suruh dia potong siap-siap ikut saiz yang aku nak. Jadi kerja membalut tu senang. Now, cerita pasal kotak bang. Ini kau kena, sebab bila kita kerja, tak kisahlah tukang kayu ke apa ya, you're going to have a multiple size. Aku ambil contoh rak bawang. Setingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Bila kau tempah satu jenis kotak, satu saiz, kau rugilah, ya. It's going to be problem. Satu, kau rugi sebenarnya kotak tu. Bila kau bungkus 1 tingkat, 2 tingkat, dalam box 3 tingkat, kau rugi sebenarnya. Tapi bila kau pakai kotak macam gini, dia lebih senang. Now, aku nak tunjukkan kau orang, kotak ni punya datang macam mana. Dia akan datang dalam bentuk gulung bang. Ya, bentuk gulung. Okey, ni dia rupa dia. Kau nampak? Nampak ke? Hantar kecai je bang. Pasang sendiri macam IKEA. Pasang sendiri kena orang tak nak beli. Ya, so dia datang dalam ni.
dalam gulung ni, biasa aku akan set ukur 35 cm bang. 35 cm. Bila gulung ni bang, kau lebih fleksibel bang. Tapi yang paling penting sebenarnya ialah pisau ni bang. Pisau ni memang mantap bang. Kalau kau pakai pisau biasa ni, pisau ni, okey. Tapi lama-lama dia tumpul. Bila lama-lama dia tumpul, kau nak potong pun susah. Tapi bila kau pakai pisau ni, macam gergaji ni bang, zerit je bang. Kau terus tarik. Okey. Lepas tu bila dah potong, aku akan bawa bagi... Aku tak tunjuklah aku potong, kan? So, bila kita dah potong, aku akan bagi staff aku untuk potong dua, dan dia akan jadi rupa yang aku tunjuk tadi. Rupa ini. Faham setakat ni? Ada soalan ke? Okey, now, bila kita dah ada semua tadi, bubble wrap, box, dengan apa nama ni, dengan film wrap ni. So aku dah suruh budak aku bungkus, tinggalkan satu supaya aku boleh tunjukkan dekat koma. Okey, dalam kes aku biasa dia akan pilih bahasa lah. Ya, dia nak bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Stiker. So ni stiker bahasa Melayu, ni stiker bahasa Inggeris. Stiker bahasa Inggeris ni pun aku dah tukar sikit, nampak moden, kan? Bila dapat kat designer muda, so dia tukar jadi moden sikit. Dah tak ada dah rupa-rupa ini. Gulung-gulung ni dah tak ada. Ya, dah tak ada. Ni outdated, lama punya. Okay. So first, aku akan bungkus dengan bubble wrap. Satu gulung kotak berapa? Satu gulung kotak tu dalam 120. Tapi kau tak boleh beli kat Shopee benda tu. Aku pun, kawan aku recommend, dia kerja kedai perabot. So dia cakap kau beli yang single face. Nama box tu single face punya box. Nama box tu. Okay. And then kau kena ada binatang ni lah. Binatang ni paling senang. Dan paling bagus kau cari yang ini bang. Dia senang bang, ringan. Yang ini okey. Yang besi ni. Tapi sebab dia berat, kadang-kadang kau terputus di tengah jalan. Terputus di tengah jalan. Leceh. Ya, so biasa aku akan balut wrap. Takkan ini pun kau tak reti. Aku turunkan sikit. Biar nampak. Nampak So aku just balut, letak tape. Okey, ni penting. Aku perasan lately ni, budak aku dia punya balut kuat sangat. Jangan kuat sangat bang. Ala kadar je. Ala kadar supaya dia ada space sikit. Kalau dia berentak dekat bubble wrap. Kalau kau wrap ketat sangat, aku tengok itulah masalah, ada 2-3 yang masalah. Dia rosak lah. Dan aku punya polisi, kalau rosak, aku ganti baru bang. Aku ganti baru. Kalau akulah, ya. Itu sebab aku tak sub. Kalau aku sub kat orang ke minta orang buat, kalau problem, aku susah nak berunding. So apa aku buat? Aku cari budak buat kerja. Ada masalah, customer tak puas hati, kita ganti baru puan. Settle bang. Dia pun tak payah pening. Kalau korang perasan dekat aku punya shop tu, memang ada yang memang dia upload 2. Maknanya dia kau boleh nampak dia beli 1, tapi dia dapat 2. Maknanya aku bagi dia 2. So yang bawah ni pun sama. Aku pun dah lupa, lama tak bungkus. Tapi lebih kurang rupa inilah. Ya. Pasti jangan balut ketat sangat bang. Bila kau balut ketat sangat, dia nanti dia berentak ke apa, dia tak ada space. Dia tak ada space untuk bubble ni mainkan peranan dia. Ya. Itu summary yang aku dapat lah. Ya. Lepas aku buka bawah ni, aku akan pilih stiker bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Tapi lately ni ramai yang minta bahasa Inggeris ni lah, modern sikit, modern style. So aku masukkan. Okay, lepas aku masukkan, aku tutup je. Tutup, letak balik binatang ni. So kalau ambil kira-kira cost, cost tu aku memang very detail lah, very detail. Untuk satu size rak bawang 2 tingkat ke 3 tingkat, is around RM1.5 bang. Untuk double layer, bukan single layer. Kalau single layer dia lagi murah. Tapi bila single layer punya bubble wrap ni, kau nak buat kerja pun susah.
Nak buat kerja pun susah. Kalau double layer ni, kau nak wrap dia senang bang. Senang. Dan kau rasa secure macam ni kan. Kau boleh nampak. Dia wrap tapi dia tak terlalu rapat. Bila kau terlalu tight, rapat, bucu ni memang problem. Memang problem. Satu lagi tapak ni. Tak kisahlah kau buat wrap apa pun notification ni banyak sangat. Okay. So bila kau dah selesai part ini, this is the most important part. The box bang. Kalau ikut pemahaman aku dan pengalaman aku, box ni akan main peranan paling penting. Bahagian depan ni kena cover. So apa aku akan buat? Aku akan cover bahagian depan ni. Biasa aku dah letak siap-siap lah. Aku pun dah lupa lama tak bungkus. Kan? Itu yang bila kau dah ada staff ni, kau jadi ada budak tolong ni, kau jadi malas. Okay? Kau jadikan dia macam ni. Dia tak balut habis, tapi yang paling penting is we protect all the edge. Bucu-bucu, hujung-hujung ni paling penting kau kena protect bang. Paling penting. Because ni, tapi sekarang ni bang, kalau tengok courier punya hantar barang, lain macam bang. Kau bungkus baik macam mana pun, silap-silap hari bulan, tak cantik juga sampai kat customer. Itu yang leceh tu. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak blamekan pada courier bang. It's your responsible sebenarnya to ensure everything is arrived in good condition to customer. It's your responsibility. Itu kita kena faham bila kita meniaga online. Okay. Now bila dah buat macam ini, senang bang. Ambil pisau hikmat ni bang. Pisau potong kotak ni aku akan letak. Aku akan potong. Cantik bang kemas. Aku ada pisau. Dulu aku pakai pisau. Tapi pisau makin lama dia makin tumpul bang. Tumpul. Lepas tu dia jadi susah nak potong. Kalau pakai ni, letak. Last sekali satu hujung yang bawah. Takat ni kalau tanya aku rate untuk penghantaran kalau rate untuk penghantaran keselamatan tu, insya-Allah lah, insya-Allah. Biasa yang feedback customer kalau ada problem, impossible tak ada problem. IKEA jual barang walaupun tak pasang pun problem. That is the ugly truth we have to accept. Barang apa pun at one point kita produce mesti ada problem. But the most important, yang ni kau kena dengar, is how your policy act. Macam mana kita janji pada customer kita, kalau barang masalah, siapa tanggungjawab? Itu paling penting. Walaupun courier hantar tak betul ke apa ke, it is your responsibility. Dan aku memang cukup jaga benda tu. Okay? So yang ni biasalah. Nampak? Satu lagi yang best pakai kotak ni, the moment kau letak apa nak panggil, track dia terus lekat bang. Dia terus lekat. Tak payah nak pening. Sama juga rupa ini. Satu lagi kadang-kadang time membungkus ni lah aku rasa problem kadang-kadang staff kan. Dia pun nak cepat juga. Terentak. Time aku hantar elok je. Alhamdulillah. Time demo bungkus kan. Tapi kita ni hidup jangan salah-salahkan orang. Ambil tanggungjawab. Itu paling penting. Okey bang. Now, pada pandangan aku, pengalaman aku, it is well protected bang. Walaupun it is well protected, kadang-kadang bang, kena juga. So yang atas ni pun sama, potong. Ramai yang tanya, aku rasa masalah sebenar koma is kotak lah kot, kan? Betul. Bubble wrap senang, kotak yang susah sikit. Sebab kotak ni dia nak, koma kena pergi kilang. Baru ada jual. Kotak yang aku tunjuk tadi. Tapi kalau kau nak, kalau kau dekat-dekat sini, bolehlah aku potong jual ke koma. Tapi kalau kau duduk jauh, mana gayanya aku nak hantar. Biasa kalau buat kerja, tak bercakap cepat. Tapi bila bercakap ni, ini kalau ikut cerita, masa awal-awal dulu aku buat, pejam mata bang. Pejam mata.
Tapi tu bini cerita malam-malam ngigau bang. Macam gini, ngigau. Okay, satu lagi ni pun penting bang. This is how you give more protection to your product, to your urat bawang lah. So dia akan bagi jadi lagi layer kepada produk kau bang. Tutup yang atas ni dulu, baru tutup yang tepi. Settle bang. Settle. Biasa ni kalau sekali buat tu sekejap je sebenarnya. Nampak? Settle ni, ambil tape. Done. Senang. Ada soalan ke setakat ni? Follower. Ada soalan ke? Kalau meniaga online. Okey, aku minta maaf semalam. Aku memang janji nak cerita pasal trend. Macam mana kau nak tahu nak meniaga apa. Tapi kebetulan semalam malam Jumaat. Masa siang aku janji tu aku lupa. Bila malam habis baca Yasin, baru perasan aku subuh. Jadi aku tak boleh buat live semalam. Aku minta maaf. Tapi insya-Allah malam ni kita akan live. Okay, now the final step. Sekejap je. Aku pun nak kena keluar kejap lagi ni. Now final step, as I said, bila kau tahu size wrapping ni, yang bagus ni tu. Kalau 2 tingkat pun senang bungkus. Kalau 3 tingkat pun senang bungkus bang. Memang ngam-ngam. Kita kalau jadi tukang kayu ke tukang apa pun, kita dah kena ambil tahu, kena ambil kira in the market what type of packaging yang ada. Itu penting sangat. Sebab apa? Itu sebab kita kadang-kadang bila kita buat kerja kayu, kita rasakan the market is hanya mereka-mereka yang di depan, di belakang kita sahaja. Which is wrong. You can go to bigger market. Berapa ramai orang Kelantan beli hak kawan? Bukan bohong. Ngerti be? Mu tengok dekat shop kawan, Kelantan mari beli. Bukan beli online. Kelantan, Terengganu ada. Orang Kedah pun ada bang. Nak abang mai. Orang Kedah. Bukan kita nak bohong. Memang orang Kedah, orang Penang pun ada beli. Siapa sangka hang yang dulunya ada hobi kat Cyberjaya, buat kerja kayu, tup-tup ada orang utara suka beli, orang ni beli, orang tu beli. Ada. You have to take this advantage. Now last kali ni bagi dia betul-betul gelap. Ini korang kena faham kenapa kebanyakan Korea disuruh balut hitam ataupun balut single color. Penting. Kejap lagi aku cerita kenapa. Biar aku potong ni dulu. Now, jualan pertama aku. Ini memang betul-betul mengajar lah. Jualan pertama aku dekat Shopee ke Lazada. Ada seorang Minah ni. Dia beli maksimum bang. Which is 4. Dia beli 4, aku kena balut 4-4. Tapi kita kena faham. Bila meniaga online, satu Airway bill ni, satu courier punya stiker ni ataupun kertas kalau kau mau pakai printer biasa, dia cuma boleh guna untuk satu package. Satu package means bila courier tu angkat, dia nampak as satu package. Masa tu aku bungkus 4 bang. 4 sekaligus dan aku wrap warna putih. Dia reject bang. Dia kata abang kena nampakkan benda tu satu. Ini kau kena faham. Mana tahu rezeki kau masuk kat Shopee, Lazada ke jual online. Faham, sekali order 4. That's why kau kena manage, bagi tahu dalam tu maximum is 4. Kalau dia order 5, jenuh nak bungkus. Jenuh nak bungkus. Satu lagi saiz yang aku potong tadi. Saiz kotak ni. Ini kalau budak datang first kali kerja, sebelum aku assign kerja, suruh dia mau potong siap-siap. Potong kotak siap-siap. Saiz aku potong ni untuk 2 tingkat boleh, 3 tingkat boleh, 2 tingkat 2 boleh, 3 tingkat 2 pun muat. InsyaAllah. Ni satu lagi. Bubble wrap pun aku dah suruh dia mau potong siap-siap. So budak ke siapa-siapa yang tolong koma tu, kalau di tengah tak ada buat apa, suruh dia potong. Bila kita dah start production ni, benda kena cepat bang. Kena cepat. Nak kalau kau melambat,
Habis. Sebab kamu kena faham ni satu lagi. Bila kamu berniaga online, ya, marketplace, Shopee ke Lazada will assign you a courier. Yeah, it can be JNT, it can be Ninja Van, it can be Post biasa. JNT is the common one. Dekat Shopee kau dapat Post tu untuk awal-awal susah nak dapat. Terbaik, Cong. Ramai baru tahu. Ya. Alhamdulillah, ini kita seronok ni. Bila ramai tahu, ramai baru tahu. Ya, penting. Fragile ni penting bang. Ya, kalau boleh aku tak nak cakap. Tapi aku cakap cerita jugalah. Ya. Bila aku hantar dekat Pos Malaysia. Ya. Bila aku hantar kat Pos Malaysia. This will be my last packaging. Ini last. Ya. Last. Settle. Tapi kalau ke JNT ke. Ke Ninja Van ke. Aku tepek satu lagi stiker kat sini. Besar, merah, fragile. Ya. Pasal demo, aku rasa demo punya volume lebih tinggi, lepas tu dia banyak assign individu untuk hantar. Ya. Tapi I always believe in the responsible to ensure the good sampai seelok-eloknya dekat customer is engkau punya responsible. Kalau pun kau nak komen, nak komplain dekat courier pun, dan itu antara kita dengan courier. Tapi apa yang customer terima, itu jauh lebih penting. Now kau dah masuk stiker, finally pasang airway bill ni. Dan paling bagus bang, this is what we call free marketing. Ya, free. Kamu tak nampak? Free marketing. Okay, sebelum tu aku tahu, aku perasan ada orang marah aku. Bukan marah lah, dia bagi pandangan, kurangkan promo. Tapi ni ada orang hantar bang, orang hantar. Kadang-kadang bukan semua aku ambil duit. Aku memang tak ambil duit. Kadang orang minta tolong. Bang, minta tolong lah bang. Saya tak buat promotion dek. Minta tolong lah bang. Yelah, hantarlah ya. Supaya kita macam ni, dia packing bang. Ni bagus, ni bagus. Dia dah hantar lama kat aku. Kan? Aku pun memang agak tengah kelang kabut. Tengah penin pun ada. Tapi, yelah, kadang-kadang, yang kita raikan tu semangat tau bang. Semangat. Macam mana kamu semangat komen tengok video aku. Macam gitulah juga aku tengok semangat dalam diri demo ni. Kena budak-budak muda. Kita kenalah tolong. Kan? Ya? Bagi aku buka ni kejap. Nampak? Pisau ni memang bagus bang. Bagus. Dia bukan pisau tau. Dia macam gergaji bang. Potong kotak memang bagus. Kalau kau pakai pisau biasa, boleh. Boleh. Macam mana dia boleh order barang kat? Aku sekarang ni tengah nak slow, tengah stop order rak bawang. Bukan aku tak nak ambil order, aku nak rehat untuk bulan ni. Bulan ni aku nak rehat. Ya, sebab ada projek benda. Ini packaging lagi jauh lebih bagus lah. Ya. So dia bagi cookies bang kat aku. Better Bites, ya, by Lady Zara. Lady Zara. Aku kalau cookies coklat ni bang, memang aku suka bang. Kalau dengan anak aku yang kecil tu, boleh buat gaduh bang. Boleh buat gaduh. Aku nak rasa sikit. Kadang benda sedap kita tak makan, rugi bang. Ya. Sekarang ramai orang buat biskut bang. Kau nak? Sedap bang. Ini contoh wrapping. Tapi untuk kita buat rak bawang, buat rak, tak sesuai pakai yang ini. Sebab dia jadi cost, additional cost. Kita kena faham ya. Bila kau berniaga online, kiraan dia macam aku sebut sebelum ni, 30 kali 30 kali 30. Kalau lebih, dia akan jadi volume metric. Dia mahal sikit lah. Macam ni. Ini contoh packing 30 kali 30 bang. Memang semua kilang kotak akan buat ni. Sebab ini packing biasa bang, standard. Bila kau berniaga online, kau kena faham ni, kena reti ya. Bila 30 kali 30 kali 30, dia akan timbang berat. Tapi dia lebih je sikit, cair bang dalam mulut biskut dia. Bagus. Tapi bila lebih 30 dia akan ambil kira volumetric. Aku ada share sebelum ni macam mana kamu boleh dapat
kiraan dia. Now, kenapa aku kata kita jual rak tak sesuai pakai benda ni? Sebabnya, you will add more centimeters to your packaging. Nampak? Korang akan tambah 1 centimeter. Setiap penambahan sentimeter ke atas packaging is additional cost. Memang bukan cost pada kita as a seller, tapi korang bayangkan orang nak beli, tapi kos penghantaran kita je RM20. Kan? Jual rak RM30, hantar RM20. Siapa nak beli? Kan? So, bila korang buat rak, size is very important. Packaging is very important. Bukan in terms of how safe it arrive, but how safe the customer can save. Yeah? Okay. Banyak biskut dia bagi Koma. Koma kalau datang sini nanti, insyaAllah aku jamu Koma. Ya? Aku jamu. Biskut apa ni? Aku kalau biskut-biskut ni, memang aku susah nak tolak lah. Memang. Benda sambil-sambil cerita, sambil-sambil makan. Kalau nak hantar nasi, kandar, memang susah lah aku. Kan? Aku pula sekarang ni tengah on diet. Cerita on diet ni dah lama. Kan? Ya? Tapi biskut ni sedap lah. Ya? Kau kena try. Lady Zara. Kan? Nanti aku post. Kau kalau boleh support, kita support lah. Ya? Budak-budak muda, baru nak berniaga. Kita support. Now, finally. Ni. Airway bill ni. Ya. Okay, ni stiker. Kalau kau baru-baru mula berniaga, aku konsisten sangat. Ya, kalau we just about to start, baru nak mula, tak payah sibuk ikut orang beli tu, beli ni. No need. Apa yang ada, pakai dulu. Ya, as how I start, macam mana aku mula, aku pakai printer bodoh tu. Printer yang duk print anak punya kerja sekolah, aku pakai tu. Kadang berebut dengan bini bang. Berebut dengan bini. Dia nak print anak punya, kita nak print kita punya. Cuma baru recently aku tukar yang inilah. Sebab leceh. Bila pakai A4 biasa, kau kena tampil gam, kena tampil tape. Kalau yang ini stiker bang. Nampak? Buka. Terus tampil. Zas. Settle. Now, paling penting kau kena ambil kesempatan. Bila barak bawang, aku perasan, kadang-kadang aku sekali hantar 10, 20, banyak tau. Tapi, kadang-kadang kita, perasan tak kalau kita pergi Korea, kita tengok dia ni jual cookies lah, apa segala macam kan. Seronok tengok orang berniaga. Betul? Rumah dekat mana bang? Nanti aku bawa berhaus. Aku bawa berhaus bang. Kau mau datang, kita sembang hai kayu, kita sembang hai biskut. Nanti aku standby air. Kita minum-minum. Okay. Because sometimes benda yang kita tak nampak is what we call as small marketing. Marketing secara sekali langsung. Aku ambil contoh. Biasa kalau rak aku ni, last kali, aku akan letak ni bang. Stiker. Gambar rak bawang. Kau nak gambar ni nanti aku boleh share lah. Kau print lah. Macam aku ni pasal aku dah ada, dia panggil thermal printer. Jadi senang sikit. Kalau kau tak ada thermal printer, pakai printer biasa pun boleh. Terus lekat. Ya? So bila lekat, kadang-kadang orang lain jalan-jalan ke staff demo ke tengok website, demo pun cuba pergi. Nampak Instagram, demo pun cuba klik. Kan? Tengok jam. Kenyang makan biskut. Ya? Okey, aku rasa simple je lah. Ya. Cuma macam aku sebut tadi, simple tak jatuh. Kalau JNT, aku akan tampal satu lagi stiker kat sini. Super fragile. Supaya kita berharap demo berhati-hatilah. Ya. So, ni yang 2 tingkat. Ni yang 3 tingkat. Ya. Ramai yang tanya, yang minta link Shopee, akulah link beli kat mana. Aku memang tak share. Ya. Kamu tunjuklah cari video aku, memang aku tak share link aku sebab aku berfikiran macam ni. Bini aku cakap, awak tolong demo. Tapi awak nak promote produk orang, produk awak. Kan? Kita nak tolong buat apa? Tak seronok lah kan? Masa aku minta komen share link itu, memang aku nak komen yang meniaga. Bukan aku punya. Ya? Hujan, memang nak hujan bang, gelap. Gelap lah ni.
nak dengar cakap parit. Cakap parit lebih kurang dia, Yop. Ya. Ke Melbourne boleh post. Tak boleh. Ke Melbourne tak boleh. Kalau ada Shopee boleh. Saya dah dapat Shopee International. So, kalau ke Indonesia, ke Brunei, InsyaAllah boleh. Tapi kalau ke Melbourne, belum lagi lah kot. Ya. Cuma buat masa ni, saya memang tengah slow down. Ya. Kalau siapa yang memang follow saya dekat Shopee ke, dekat Lazada ke, dekat saya punya Bahn, saya memang tengah slow down sikit sebab saya ada hal lain. Tapi market ada. Market ada. Ya, so, siapa yang dah start buat, jual, packing cantik-cantik. Ya. Paling penting niaga online ni bukan just a produk sebenarnya. But it's how we treat our customer. Ya, itu paling penting. Tak di flower, yuk makan scoop. Makan scoop sedap Ni kawai tadi, kawai tak kunyah pun. Dia kerik, dia cair dalam mulut. Dia cair dalam mulut. Dan tak review terus ke bang? Review. Itu sebab, okay. Ada ramai yang follow saya daripada awal. Ya. Yang follow daripada awal, they just seen the journey. Ya. Saya tunjukkan cara saya buat rak bawang, cara saya potong pakai tools, cara saya sambung pakai tools, cara saya finishing pakai tools dan sebagainya. Ya. Along the way, sepanjang perjalanan tu, of course, ada beberapa tools yang saya perkenalkan. Ya. Bukan saya promote, saya tunjuk cara guna dan pakai. Kebanyakannya yang saya punya, kecuali ada yang memang saya tak ada. Saya tak ada. Kalau tools tu saya tak ada, memang saya akan cari Siang Ho, saya akan cari Kelvin Works, dan yang terbaru is Jimmy ataupun Team DCA. So, bukan senang untuk aku ataupun siapa pun nak dapatkan kepercayaan, bos, pinjam barang boleh ke? Ya? Pinjam barang, bawa balik untuk kau guna. Kau ingat senang? Susah bang. Susah. Tapi Alhamdulillah, I gain that trust. So, aku tengok kelebihan dia. Satu, aku dapat berkongsi. Kedua, dia bagi t-shirt. Dia bagi t-shirt. T-shirt yang aku bagi Koma tu, demo lah bagi. Kelvin Works. Malam ni bang. Benda ada, kita bagi bang. T-shirt DCA. Malam ni kita bagi t-shirt DCA. Ya. Orang Parit, kampung baru bang, tapi dah lama tak balik Parit. Abang ni ke yang Mak Saleh pakai helmet? Bukan, yang pakai helmet tu orang lain. Ni orang lain. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kalau boleh soalan yang berkaitan packaging lah. Berkaitan packaging. Malam ni, insyaAllah, saya nak sambung balik janji saya yang semalam. Macam mana kita, peniaga online, kita boleh tahu nak meniaga apa. Kalau kita jadi tukang kayu ni, siapa yang, golongan mana yang suka buat carian di Google? Kalau kita jual rak apa yang selalu dicari dekat orang dekat Google? Ya, itu pun saya nak ajar malam ni, insyaAllah. Kita buat sikit lah. Kita buat sikit giveaway, t-shirt DCA, insyaAllah. Biskut tu bagi nampak, rimak je biskut tu. Ni, biskut. Lady Zara bang. Lady Zara bukan Lady Gaga. Lady Gaga lain bang. Lady Gaga aku tak makan tadi. Lady Zara okey. Yang pakai helmet cakap parit tu. Teman tak kenal dia. Yo. Apa punya malam ni 2 hari pula baru live. Abang. Yang apa ke tu nama pisau kotak. Ni pisau kotak ni. Cari dia cardboard saw. Dia ni macam gergaji tau. Jadi bila kita potong kotak. Ya. Dia nice tau bang. Nice. Kalau pisau, boleh. Tapi lama-lama, dia tumpul. Aku ada 2 pisau ni. Setiap kali kita baru tukar mata, okey. Tapi makin lama, makin tumpul. Tapi yang ini, dia macam gergaji mata dia, nampak? Memang senang bang. Zeret je. Kalau kotak tu tebal degil pun, kau menggergaji je lah. Nampak? Senang. Nak packing pun senang. Ada soalan lagi ke? Terima kasih. Clear bunyi mic. Jenis apa bang? Okey. Mic pun ramai tanya. Ni jenis Rode mic bang. R-O-D-E. Tapi mic ni dah lama saya beli dulu. Zaman saya. Bukan. Saya konsultan buat training ke meeting online. So banyak pakai.
So saya pakai mic ni lah. Rode ni memang tip top lah. Tapi kalau kau nak cuba buat live, tak payah beli Rode. Mahal. Ini pasal company bagi bang. Company testing. Ya Rabbi. Oh sedap lah. Pakai mic Rode ni memang sedap. Semalam ada orang tanya, kejap aku nak share. Mana dia entah. Tu dia. Okay, semalam ramai yang tanya clamp yang aku pakai. Ni dia. Masa aku tunjuk table saw, Irwin. Aku rasa dalam RM60 kot. Dia mahal sikit bang, tapi very strong lah. Kadang-kadang kita nak buat kerja ni memang senang. So kalau mic tadi clear kau jangan cari yang ni, kau cari Saramonic kot, tak silap aku nama dia. Dia murah sikit. Lepas tu kau mendapat dua. Yang ni dia bagi satu je. Kalau dua, mahal lagi. Satu, yang Saramonic tu dia ada dua. Kalau kau ada audience ke, nak buat live ke, senang. Tips buat live ni simple je bang. Ada orang tanya, jadi aku cerita. 3 saat pertama paling penting. 1 minit tu paling penting. The rest tak ada masalah. 3 saat pertama tu, itu sebab kalau kau mau tengok video aku sebelum ni, aku sebut, aku cakap, kau mau live aja, pum, terus cakap bang, cakap. 3 saat, that is where you get the people stick to you. And then, 1 minute, hari ni aku nak bercakap, bercerita tentang apa, pum, 1 minit. Itu paling penting bang. 1 minit, 3 saat yang pertama tu is very crucial for your live presentation. Cukup penting. Boya pun okey, cuma aku tak pasti Boya M1 kot dia. Boya mic okey, cuma kalau kau nak ke hulu kilir tu susah sikit lah. Buat live ni kena tak malu. Kena malu bang, kena malu. Aku kurang setuju. Bukan kita nak cik gaduh, tapi I'm sharing. Bila buat live, jangan terlalu yakin, mesti ada malu-malu. Sebab kalau kau terlalu yakin, kau jadi macam orang politik. You at one point kau tak tahu nak cakap apa. Sebab kau tak nervous, kau confident sangat. Kau kena ada nervous, kau kena ada rasa malu. And when you start, that is when you gain confidence. Faham tak? Mana-mana speaker, dia mesti rasa nervous, dia mesti rasa cuak, dia start, that is when they gain momentum. Then you can present better. Nak belajar apa? Pisau nama apa? Saya tak tahu pisau ni, memang dia tak ada brand. Nanti saya tanya dengan wife saya. Saya kadang-kadang, wife banyak membantulah bab packing semua ni kan. Dia mencari jalan paling senang. Kan, jalan paling senang tu saya pun ikutlah. Saya kena tanya, saya hutang 2. Satu apron, kedua pisau ni. Nanti saya dapatkan tanya wife saya kat mana jual ubat lebatkan jambang. Ni kau nak cukur jambang pun boleh. Kalau tak ada soalan berkaitan packaging, kita jumpa nanti malam insya-Allah. Kita jumpa nanti malam. Aku rasa boya 100 lebih boleh dapat, Mat. 100 lebih. Kau menjual 3 rak bawang, insya-Allah dah boleh beli, boya. Bila kita buat live, voice ke, suara tu kena betul-betul pop sampai orang dengar. Mic kena ada. Ajarnya muka real lah. Asal mana? Saya asal Perak. Parit. Kena promote barangan set murah untuk permulaan DIY. Itulah, macam saya cakap tadi, sama ada murah mahal is too subjektif. Ada yang minta saya bawa total, ada yang minta saya bawa beberapa brand lain lah. Dongcheng, saya pun baru tahu Dongcheng ni adik-beradik dengan DCA. Mungkin saya boleh jumpa bincang dengan DCA nanti kalau ada package yang cun-cun untuk Dongcheng, supaya ramai boleh start DIY. Tapi saya tak nak sahabat-sahabat semua nampak saya promote. No, I'm not. Saya lagi suka bercerita, berkongsi dan ada selingan sedikit lah. Kalau terlalu yakin nanti live jadi macam buruk. Betul. Kita jangan terlalu yakin. Tapi bila kita berniaga online ni, nombor 1, video is very important. Kena belajar buat video. Nombor 2, live.
Aku pun dulu tak buat live juga kan. Tapi bila aku start buat live tu rasa macam confident tau. Satu, aku belajar bercakap, aku belajar public speaking. I learn more how to control my intonasi. Itu penting bang. There is always up and down in the way of communication. Itu pun kena belajar juga. Bang, pisau tu beli kat mana? Saya sebut nanti. Saya akan kongsikan pisau ni dengan apron. Dua benda tu, itu kerja orang rumah. Apron tu dulu, saya buat kerja kat dalam, kadang-kadang keluar, baju kotor, so dia belikan saya apron. Ya, pisau ni pun dia tengok, pisau ni kadang-kadang dia tolong. Bila dia tolong, susah nak potong. Dia beli binatang ni. Tapi bila orang rumah beli ni, kita jangan nak tanya. Sekarang ni minta kita berduit. Orang rumah, kalau dah beli barang untuk koma, ambil, sonyap. Tak usah dah tanya-tanya macam-macam. Ambil, sonyap. Tapi ni pasal koma tanya beli kat mana, aku kena tanyalah. Aku kena tanya. Okey? Hebat, brother. Saya gemuruh dan pemalu. Gemuruh dan pemalu adalah satu ciri kejayaan dalam melakukan live. Percayalah. Setiap kali aku live, sebelum tekan tu bang, 3-4 kali bang. Pernah aku tekan, pergi seokok. Bukan tekan, nak tekan, pergi seokok. Because I try to calm down. Tapi the nervous is still there. Gemuruh. Ada orang parit dalam ni ya. Baju tu zip. Baju ni pun orang tanya bang, baju ni baju umrah bang. Baju umrah. Kan? Senang. Kalau kamu tengok baju aku pakai baju umrah ni hari-hari, dia bukanlah baju yang sama. Aku rasa ada 10 kot baju ni. Baju umrah ni ada 10. Memang aku selesa pakai baju ni. Kalau aku meeting pun, kejap. Kalau aku meeting, aku sarung jaket. Memang jaket ni pun letak kat bawah je. Nampak? Walaupun aku jauh, kamu dengar suara aku kan? Dengar kan? Kalau aku pergi meeting, aku tinggal ambil jaket ni, orang tak perasan pun aku pakai baju umrah. Orang tak perasan pun. Nampak? Inilah rupa kalau aku meeting. Tapi dah tak ada jambang lah. Jambang tak ada. Nampak pakai jaket. Kalau kamu tengok video-video aku pergi Jakarta pun, inilah rupa aku pergi meeting. Kan? Tak pun kadang-kadang ada baju tulis nama company lah kat situ. Ada review untuk resip saw. Saya dah buat review sebelum ni. Works 2-in-1 axis. 2-in-1 axis. Orang botol kanan. Teman rindu bang. Teman rindu. Rindu benar, botol parit memang rindu Dapat balik makan apa nama tu, mi hailam Kamu kalau pergi parit, mi hailam kena makan bang. Abang punya trademark. Assalamualaikum. Ada juga yang tegur. Cara saya bagi salam, terima kasih banyak. Saya berlapang dada menerima teguran Seronok dengannya live malam ni pukul berapa? Okey, live malam ni kita cuba start pukul 10. Kalau sempat, saya nak ajarkan sekali StreamYard. StreamYard ni bang, bila kamu buat live StreamYard, it bring you to the next level bang. Next level. Bila kamu live, ada kat bawah tu keluar kan? Aku pernah buat pakai StreamYard. Cuma aku lagi selesa pakai PC. Lepas tu kamu boleh pakai 2 kamera bang. Bayangkan, kamu buat video makeup ke kan, video tukang, satu tengah bercakap, satu lagi kamera tengah tunjuk barang. Itu yang aku buat dengan PPWN Kelantan tu. Aku pakai 2 kamera. Apa rahsia boleh buat viewer melekat? Doa dan ikhlas. Aku rasa doa dan ikhlas tu paling penting lah. Macam aku share tips aku live sebelum ni. Pertama, bila kita buat live, jangan tengok viewer. Jangan tengok komen. Niat engkau seikhlasnya. Live aja. Aku nak kongsi hari ini macam mana berjaya buat itu. Dan buat ini. Terus to the point. Dengan niat ikhlas engkau. Ya, insyaAllah orang akan dengar. Janganlah bila live. Okay, kita tunggu dulu viewer. Kita tunggu, okay, sampai 1000 kita start. Tak sampai 1000 kau tak start. Kan, orang menunggu. Ya, don't let people wait for you. Bang, bagi sikit saya si tua. Kat Sarawak ada cawangan apa tu? Saya takut salah cawangan pula maksud dia. Yuk punya live. Clear, Alhamdulillah. Live malam ni kita cuba buat paling awal pukul 10.
Paling lewat sikit pun 10.30 kita dah kena start, ya. Saya dijadualkan subuh lagi malam ni. Hujan bang. Saya percaya hujan. Sejuk. Sejuk. Ya. Belajar. Tak ada. Kalau tengok video live saya yang pertama, yang masa ramai orang tengok video Makita tu, saya kebetulan keluar, tak ada nak buat apa. Saya on kamera, saya klik button live. Assalamualaikum. Hari ni terus cerita pasal, saya tak ada tips apa-apa special, ya. Jambang ni sementara sebelum ada meeting kat luar, saya simpan lagi lah, ya. Nanti dah start meeting, jumpa orang, kena potong lah. Sekampung pisang standan. Kampung pisang. Tapi pisang memang susah nak cari sekarang ni, ya. Susah. Okey. Aku rasa itu je kot untuk petang ni. Ya, ada rezeki kita jumpa malam nanti. Aku nak keluar, nak hantar barang. Okey, satu kamu kena tahu, kalau pos Malaysia time-time COVID ni, pukul 3 dia tutup. Kamu kena tahu. So whatever packaging nak hantar untuk pos Malaysia pukul 3. Hari Sabtu dia buka. Tapi JNT hari-hari buka bang. Ya, pukul 7.30 ke pukul 8 dia tutup, aku tak silap. So kalau kau dapat JNT sebab sekarang ni dekat Shopee, kau tak boleh pilih. So aku rasa itu je untuk hari ni, sebab aku nak kena gerak, nak beli makan lah apa kan. Sekarang tutup awal, susah. Aku nak tinggalkan dengan satu pepatah Arab, ya. Until albis bis saraha, hayya nab'idil karaha, syakiriya kulli nikmah, ba'idil anil fatana. Itu je untuk hari ni. Aku kekal hanya seorang tua yang baru ketemu hobi bahagia. Assalamualaikum.